Jumpa lagi dalam channel Teacher Rita. Kali ini Teacher Rita akan bincangkan satu topik lagi di dalam semester 3 8,2 personality dalam sukan. Tapi sebelum itu jangan lupa share, kongsikan channel Teacher Rita, dan jika Anda suka, Anda boleh tekan subscribe button dan juga tekan lonceng notifikasi untuk mendapat video-video terkini daripada channel Teacher Rita. Oke, kali ini Teacher Rita akan bincangkan 6 objektif pembelajaran di dalam topik personality. Yang pertama, pelajar-pelajar perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan personality, 3 struktur personality, dan 3 ciri yang berkaitan dengan personality, serta memerihalkan apakah pengaruh personality dalam pemilihan aktiviti sukan, dan juga maksud personality extrovert dan introvert, serta membandingkan individu yang bersifat extrovert dan introvert di dalam sukan. Yang pertama, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan personality, yaitu personality merujuk kepada ciri yang menjadikan seseorang itu unik ataupun berlainan daripada orang lain. Jadi saya ini berbeza daripada Anda berbeza daripada orang lain. Itu yang dikatakan sebagai personality. Dan ciri-ciri personality ini adalah ciri-ciri dalaman dan luaran individu yang unik dan kekal. Maksudnya ialah apa yang ada pada diri kita itu yang akan mempengaruhi ciri-ciri kita dalam pelbagai situasi. So, apakah personality Anda? Kita lihat dulu beberapa contoh personality dalam sukan. Seperti yang Anda lihat dalam screen ini, kita ada Dato' Nicole and David, kita ada Dato' Lee Chong Wei, kita ada Usain Bolt, kita ada siapa lagi nih? Ronaldo, kita ada Pandalela, dan yang terkini pasti Anda semua tahu pemain yang menjadi bintang menyela dalam sukan badminton, Lee Zhiqia. Betulkah sebutan saya tuh? Dan ini adalah antara personality atlet sukan di Malaysia. Oke, sebentar tadi Teacher Rita ada sebutkan 3 struktur asas personality, yaitu respon yang biasa, peranan yang dimainkan, dan juga trust psychological. Apakah benda-benda 3 perkara ini? Kita lihat yang pertama ialah trust psychological. Itu merujuk kepada ciri dalaman yang stabil dan tidak mudah berubah dalam diri seseorang. Contohnya, kalau saya ini memang seorang yang pemalu, sangat sukar untuk mengikis rasa perasaan ataupun ciri pemalu dalam diri saya. Ataupun kalau saya ini memang seorang yang suka bercakap, memang sangat sukar untuk mengikis sikap ataupun personality yang suka bercakap. Kalau kamu mau suruh saya menjadi seorang pendiam, agak susah. So, trust psychological ini merujuk kepada ciri personality yang mana stabil dan tidak mudah berubah. Dan inilah yang menjelaskan siapa kita sebenarnya. So, dalam situasi apa? Situasi mungkin dalam situasi kritikal, dalam situasi yang biasa-biasa, kita boleh melihat trust psychological ini atau ciri dalaman kita ini yang agak stabil. Yang kedua ialah respon yang biasa. Respon yang biasa merujuk kepada personality yang menjelaskan tentang reaksi kita dalam keadaan biasa. Apa maksud reaksi kita dalam keadaan biasa? Contohnya ialah kalau kita dalam situasi kesedihan, menghadiri upacara kematian, kan? Takkanlah kita yang seorang talkative pun ataupun yang sangat peramah ataupun terlalu ekstrovert pun huha-huha, ketawa-ketawa dalam suasana yang sedih macam tu, kan? Maknanya ialah kita akan menunjukkan reaksi kita
sesuai dengan keadaan ataupun situasi semasa. Ataupun kalau kita dalam parti ataupun upacara majelis keramaian, takkan kita menangis atau bersedih kan. So, itulah yang disebutkan sebagai respon yang biasa, menunjukkan bagaimana personality kita pada situasi tertentu. Dan yang ketiga ialah peranan yang dimainkan. Oke, peranan yang dimainkan merujuk kepada personality kita ini adalah dynamic. Maksudnya ialah sentiasa berubah berdasarkan kepada keperluan situasi. Sebagai contoh, kalau di rumah, cerita ini adalah seorang istri, seorang ibu, seorang suri rumah tangga. Tetapi bila berada di college atau di sekolah bertugas, saya menjadi seorang pengajar atau pendidik. Tapi bila berada di padang dalam latihan, permainan atau sukan, saya menjadi seorang jurulatih. So, itu maksudnya personality berdasarkan peranan yang dimainkan. Situasi yang berbeza memerlukan peranan yang berbeza. Oke, kita lihat pula personality kita ini dalam beberapa perspektif yang berbeza, yaitu setiap perspektif itu akan memberikan huraian tentang hubungan antara personality kita dan kaitannya dengan sukan secara keseluruhan. So, dia ada 3 perspektif. Yang pertama kita sebut sebagai ciri-ciri pribadi ataupun trait. And then yang kedua ialah pengaruh situasi. Dan yang ketiga ialah interaksi ataupun perkaitan di antara ciri pribadi tadi dengan pengaruh situasi. Coba kita kupas satu demi satu. Yang pertama tadi ialah ciri pribadi. Ciri pribadi seperti yang cerita sudah sebut pada awal lagi. Ciri pribadi itu merujuk kepada teras psikologikal yang tidak mudah berubah dan agak stabil dalam diri kita. Kalau berubah pun mungkin mengambil masa yang agak lama. Seperti Winberg dan Gould kata bahwa mereka yang melihat personality menerusi perspektif ini mengendalikan bahwa gabungan ciri pribadi, yaitu faktor yang membentuk personality, merupakan sesuatu yang stabil dan tidak mudah berubah, dan dia hampir konsisten dalam setiap situasi yang dilalui. Dalam kata lain, bahwa tindakan serta perlakuan individu tersebut adalah berpunca daripada diri sendiri, bukan dipengaruhi oleh persekitaran ataupun orang luar. Okey, yang kedua ialah pengaruh situasi. Pengaruh situasi merujuk kepada perlakuan seseorang itu adalah dipengaruhi oleh situasi ataupun persekitaran individu. Biasanya kita kait dengan teori pembelajaran sosial oleh Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura ini kata bahwa setiap perlakuan adalah bermula daripada proses pembelajaran menerusi pemerhatian atau meniru, ataupun diperkukuhkan menerusi rangsangan sosial ataupun maklum balas. So, kalau dalam sukan contohnya seorang pemain atau atlet novice yang baru menyertai sukan tersebut, dia akan memperhati dulu perlakuan atlet-atlet yang sudah mahir. Dia lihat, dia meniru, dia tengok, dia mencuba-cuba, and then kalau jurulatih dia katakan, wah bagus, wah boleh pula kamu flip dengan baik, ataupun bila jurulatih memberikan pujian, maka kita akan melakukan aktiviti itu dengan lebih yakin. Ringkasnya, pengaruh persekitaran serta rangsangan sosial yang diterima membentuk perlakuan seseorang individu. Oke, itu ialah disebut sebagai pengaruh situasi. Dan apa pula interaksi antara ciri pribadi dan situasi itu? Yang ini pula merupakan
perspektif yang mengambil jalan tengah. Jalan tengah di sini merujuk kepada personality ataupun pengaruh personality sebenar atlet itu, dan juga situasi persekitaran yang berlaku di dalam sukan. Ini menunjukkan bahwa ciri-ciri pribadi seseorang atlet itu berinteraksi dengan situasi persekitaran yang boleh mewujudkan perlakuan seseorang individu. Contohnya kalau dalam permainan bola sepak, mungkin pun seorang atlet ini atau pemain bola sepak ini mungkin dia seorang yang agak agresif ataupun pemarah ataupun tidak sabar kan. Tetapi dalam situasi permainan bola sepak ini dia terpaksa mengimbangkan ciri-ciri personality dia itu dengan situasi itu, mana tahulah kan kena buang padang kah, kena kad merah kah, ataupun kena kad kuning kan. Jadi maksudnya ialah ciri pribadi kita itu berinteraksi dengan situasi persekitaran. Perspektif ini menjelaskan bahwa dengan mengetahui ciri pribadi seseorang ataupun seseorang atlet serta situasi yang dihadapi pada waktu itu akan memudahkan kita untuk memahami perlakuan serta tindakan yang diambil oleh individu tersebut. Kebanyakan ahli psikologi, terutama sekali ahli psikologi sukan, dia menyokong serta menerima perspektif ini dalam usaha untuk memahami sikap serta perlakuan individu di dalam sukan. Sangat penting mengenali ataupun memahami personality atlet dan bagaimana atlet ini bertindak ataupun bertingkah laku dalam sesuatu situasi sukan. Yang ini pula ialah interaksi antara ciri pribadi atau personality individu atau atlet tadi dengan situasi, yaitu perlakuan seseorang itu ataupun individu itu adalah bergantung kepada ciri pribadinya juga. Maksudnya contoh kalau dia seorang yang penyabar ataupun seorang yang agresif, jadi apapun perlakuan yang dia ambil keputusan dalam sesuatu permainan itu akan dipengaruhi oleh ciri-ciri atlet tersebut. Jadi mungkin dia akan berpikir sebelum bertindak, ataupun kalau dia seorang yang agak ekstrovert, mungkin dia akan bertindak dulu sebelum dia mengambil keputusan. Itu adalah interaksi antara ciri pribadi dan situasi. Dalam sukan, personality seseorang ini sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti sukan. Contohnya, sebab itu seorang jurulatih dia sangat penting memahami ataupun mengenal atlet yang dipilih dalam sukan-sukan tertentu supaya dia boleh mengawal ataupun membentuk atlet tersebut supaya pembelajaran secara maksimal berlaku. Mengetahui siapa atlet berdasarkan teras psychological serta respon yang mampu memberikan maklumat penting tentang motivasi ataupun sikap ataupun perlakuan atlet. Contohnya, kalau seorang atlet yang agak agresif, seorang jurulatih dia perlu faham bagaimana untuk mengawal supaya atlet ini boleh mengawal sikap keagresifannya di dalam sukan yang diceburi. Kita lihat personality. Ada dua personality utama atlet di dalam sukan, yaitu personality yang extrovert ataupun personality yang introvert. Teacher akan terus jelaskan ciri-ciri seorang yang extrovert dan ciri-ciri seorang yang introvert. Yang pertama kita lihat ciri personality yang extrovert
Ekstrovert ini maksudnya cirinya adalah lebih objektif. Maksudnya dia akan melakukan tindakan dahulu sebelum dia berpikir. Selepas dia buat baru dia menyesal. Patut saya tidak buat begitu kan? Ini orang ekstrovert. Dia akan buat dulu baru dia pikir, alamak salah pula, patut saya tidak buat begitu. Yang kedua ialah orang ekstrovert ini adalah seorang yang sangat peramah. Dia mudah mesra, dia mudah mencari kawan, dan dia pandai menimbulkan suasana yang ceria dalam sesuatu situasi, dan dia lebih suka bersosial dan aktif. Bersosial di sini bukan yang ke party sahaja ya, tapi dia lebih suka bersama dengan rakan-rakan. Ini orang yang ekstrovert. Dia senang dengan kegiatan yang banyak melibatkan orang ramai. Mungkin jalan-jalan kah, pergi berlepak kah, ataupun berpesta. Itu contoh-contoh lah. And then, tetapi dia juga adalah seorang yang tegas. Kalau dia bilang lah tuh. And then seorang yang pemujuk. Dia juga pandai memujuk dalam kes-kes tertentu, dan sangat ceria, suka bergaul, suka berinteraksi dengan orang. Kalau kita bandingkan dengan introvert, mereka ini adalah lebih agresif, dan mereka ini percaya dan yakin pada diri mereka sendiri berbanding dengan yang ekstrovert, dan suka bekerja dalam kumpulan. Dia tidak suka bekerja sendiri-sendiri, dan suka bercerita daripada mendengarkan orang bercerita. Oke, nanti kita kaitkan dalam sukan ya, apakah jenis sukan yang sesuai untuk mereka ini. Kita lihat yang kedua, personality introvert. Introvert ini lebih subjektif. Lebih subjektif di sini merujuk kepada dia lebih suka berimajinasi. Daya imajinasi dia sangat tinggi. Baru kita sebutkan dia sudah bayangkan, wah begini. Daya imajinasi sangat tinggi. Seorang yang agak pendiam ataupun kurang bercakap dan agak pasif. Dia ini suka ikut saja. Dia tidak suka memberikan arahan, dia akan ikut. Dan dia lebih suka bersendirian ataupun dengan dunia dia sendiri. Kalau lebih baik dia duduk di rumah sajalah, orang yang introvert nih. Dan dia akan berinteraksi dengan orang yang dia rapat sahaja. Orang yang dia rapat sahaja, dia lebih suka bekerja secara bersendirian dan agak sukar untuk mencari rakan yang baru. Dia jarang bercerita, suka menjadi pendengar. Jadi kalau kita ini seorang yang bermasalah, kita kena cari orang yang introvert. Sebab dia akan mendengar dan dia akan simpan rahasia Anda. Gemar dengan kegiatan yang rileks, yang santai. Dia lebih suka memerhati daripada bercakap, dan lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui tulisan ataupun lagu, bukan melalui luahan, melalui percakapan. Kita nampak sudah kan siapa ekstrovert dan siapa yang introvert. Kita kaitkan pula di dalam sukan. Kalau personality yang ekstrovert tadi, kalau yang ekstrovert dia akan lebih suka kepada sukan dalam bentuk yang berpasukan, sukan yang ekstrim, sukan yang lebih agresif, yang dia rasa mencabar kemampuan atau kebolehannya. Manakala orang yang introvert, mereka lebih suka kepada sukan yang berbentuk individu, seperti badminton. Itu ada kan individu, tidak banyak bergaul ataupun dia antara dia dengan orang tiada sentuhan lah, tidak ada sentuhan. Dart ataupun memanah, menembak, itu semua adalah sukan yang digemari oleh orang-orang yang introvert. Dan mereka ini boleh berlatih secara bersendirian. Dan mereka ini kalau
kita bagi sukan yang berbentuk berkumpulan ataupun sukan yang agresif, contohnya seperti rugby atau hoki, bola sepak, mungkin mereka lebih mudah mendapat kecederaan. Oke, kita lihat satu contoh soalan yang keluar pada tahun 2017, yaitu soalan kedua. Berikan 3 ciri atlet yang introvert. Oke, dia minta beri. So, seperti yang selalu teacher Rita sebut, perhatikan kata tugas, kehendak soalan, dan panduan marka. So, dalam soalan ini kata tugasnya berikan berapa yang diperlukan 3 ciri atlet introvert, dan panduan markanya 3. So, kamu hanya sebutkan ataupun tulis 3. Tidak perlu mengayat panjang-panjang. Nyatakan 4 kaedah bagaimana seorang jurulatih boleh mengubah seorang atlet yang berpersonality introvert kepada seorang atlet yang berpersonality extrovert. Oke, kata tugasnya nyatakan berapa 4 kaedah. So, ini ialah 4 marka. Coba kita lihat cadangan jawabannya. Ciri-ciri personality introvert. Yang pertama tadi ialah berfikir dahulu sebelum bertindak. Dia agak teliti lah kan. And then bersikap tertutup ataupun ego. Ialah dia dengan dunia dia sahaja kan. Dan mereka ini jarang menerima pendapat orang lain dan tidak suka menonjolkan diri ataupun seorang yang pemalu. Lebih suka bersendirian. Gemar berhubungan atau berkomunikasi satu dengan satu sahaja, one to one. Pendiam, mementingkan diri, tidak suka mengambil risiko. Oke, ini adalah beberapa ciri personality introvert. Soalan tadi dia minta 3, so kamu hanya senaraikan 3 daripada 7 yang diberikan di sini. Soalan yang kedua tadi, bagaimana kita mengubah ataupun jurulatih mengubah seorang atlet yang introvert menjadi atlet yang extrovert. Ini agak susah nih, mengubah atlet yang introvert menjadi extrovert. So, yang pertama ialah libatkan atlet dengan aktiviti yang mudah, di mana dia akan menikmati perasaan kejayaan ataupun dia akan rasa seronok. So, macam kita memancing dia dulu nih kan. Kita bawa dia suka, and then bila dia seronok, pastikan latihan yang disediakan setimpal dengan kebolehannya. Jangan kita bagi dia yang terlalu susah sehingga dia akan berputus asa, dia tidak mau ikut. Yang ketiga, menghentikan segala ejekan yang menyinggung perasaan. Sebab dia orang ni kan mudah tersinggung, mudah merajuk nih. Jadi dalam kumpulan ataupun permainan atau sukan, kita pastikan ahli atau pemain-pemain lain dalam kumpulan itu tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan pemain yang introvert tadi, supaya dia akan terus berusaha masuk dan menyertai sukan yang kita perkenalkan kepada dia. Libatkan atlet dalam aktiviti berkumpulan. Ya, betul lah. Sebab tadi kalau kita lihat orang introvert ini dia suka pada sukan yang berbentuk individu. Membantu meningkatkan konsepkan diri, menghormati hak individu dan bersemuka secara individu ataupun kita bincang secara bersama-sama. So, karena dia meminta 4 penyataan, calon-calon hanya berikan 4 sahaja daripada 7 cadangan jawaban di sini. So, terima kasih karena Anda bersama Teacher Rita kali ini. Thank you for listening. Jangan lupa bersama dengan Teacher Rita untuk next video. Bye.